Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita akan cerita sikit tentang kisah Muhammad Hamid Abu Nasr. Dia adalah Mursyidul Am yang keempat, yang mana menjadi Mursyidul Am pada tahun 1986 hingga 1996. Okay, so kita akan tengok sikit kan bagaimana kisah kehidupan Muhammad Hamid Abu Nasr. So kalau kita tengok kekuatan dan juga kelebihan Abu Nasr ni adalah kebenaran dan kekuatan yang ada pada dia. Yang menariknya adalah pada hari pertama Abu Nasr ni dibai'ah dengan Imam Hasan al-Banna, dia dibai'ah dengan dua benda, iaitu mushaf dan juga pistol. Nak tahu kenapa? Kita akan go through lepas ni apa kan sebab yang menjadikan bai'ah Abu Nasr ni sangat special kan. Okay, so sebelum tu kita lalui dulu apa biografi ringkas tentang Abu Nasr ni. Jadi Abu Nasr ni beliau lahir pada 6 Rabiul Awal 1331 pada 25 Mac dekat Menfalus, Mesir. So dia lahir kat Mesir lah. Tapi dia ni atuk dia ni Sayyid Ali nama dia. Jadi atuk Abu Nasr ni adalah seorang yang sangat berpengaruh. Kenapa? Dia merupakan ulama Azhar. Atuk dia juga adalah penyair, sastrawan yang mempelopori kebangkitan sastra Arab kat Mesir masa tu. Dan dia atuk dia juga adalah seorang politikus, maksudnya orang politik lah kan. Tapi atuk dia ni berakhir kehidupan dia adalah dengan diracun kan. So meninggallah atuk dia ni. Jadi Muhammad Abu Nasr ni kan, dia ni banyak duplicate perangai atuk dia, sebab dia banyak hidup dalam perpaduan antara agama, sastra dengan politik sendiri. So dari muda-muda lagi memang dia dah banyak dah ikut aktiviti keagamaan. Dia jadi jadi orang yang menjawat jawatan bendahara lah, organisasi lah. Maksudnya setiap kali dia masuk, dia adalah orang-orang yang politik, orang-orang sastra yang pandai bercakap kan. Dan tapi dalam masa sama dia adalah orang yang ada je pegangan agama yang baik tu. So dia sekolah dekat Mesir juga. Dapat ijazah masa tahun 1933. Jadi pada tahun bila dia bergabung dengan Ikhwan adalah pada 1934. Tapi dia kan bagus. Jadi masa dia bai'ah tu, kemudian dia terus menjadi pejabat pusat lah. Dia pegang sebagai, itu adalah dia punya jawatan kan. Seperti biasa kan, bila jadi Ikhwan Muslimin ni, kita rasa macam bukan benda pelik bila mereka ni masuk penjara. So lama lah Abu Nasr ni masuk penjara sampai dia kena buat kerja rodi. Kerja rodi ni macam kerja-kerja hamba macam tu lah. Dia keluar sampai masa tahun Anwar Sadat. Nanti kita tengok lagi secara detail kan macam mana kisah dia dekat penjara ni. Kemudian bila dia menjadi Imam Mursyidul Am adalah pada tahun 1954 dia pun menjadi 1986 dia menjadi Mursyidul Am yang keempat. So masa zaman pemerintahan Abu Nasr ni jadi mursyid, banyaklah kepimpinan yang terhasil daripada Abu Nasr ni punya lead kan. So banyak masuk Ikhwan banyak masuk parlimen, jemaah banyak dapat kemajuan-kemajuan yang pesat. Dan pada pengakhiran hidupnya adalah pada tahun 1996, iaitu masa tu umur dia 83 tahun. So nak tahu bagaimana dia ni dibaiat dengan mushaf dan pistol. So sebab pada satu hari kan, cerita dia macam ni, macam dia jumpa Imam Sabana ni. So Imam Sabana tanya dia kan, lepas habis dengar program Imam Sabana tanya dia, macam mana program, sebelum tanya program tu Imam Sabana dia tanya kan, biasa kalau malam-malam macam ni, kan pergi siang waktu malam kan, kata, biasa kalau malam-malam macam ni, apa yang kau suka buat kan? Lepas tu Abu Nasr jawab apa? Abu Nasr macam dia nakal sikit perangai dia, nakal dan juga macam lawak pun ada jugalah kan. So dia kata, jawab je lah apa-apa kan yang boleh aku fikir waktu tu. Dia kata, melamar seorang gadis berparas cantik dan diterima lamarannya. Lawak je lah kan. Lepas tu tiba-tiba Imam As-Sabana kata, macam mana pengisian tadi?
So Abu Nas ni jawab macam orang biasa-biasa. Dia kata, biasalah macam penceramah lain cakap kan. Bagus. Tapi dia kata lah, nak menangkan Islam ni bukan kena buat penjelasan macam tu je tak cukup. Dia kata, takkan berjaya. So Imam Sabana tanya, so pendapat kau macam mana kan? So Abu Nas ni dia memang ada pistol. Lepas tu dia keluarkan pistol. Dia kata, kalau satu-satu cara nak mengembalikan umat pada kejayaan adalah dengan pistol ni. Lepas tu Imam Sabana kata, okey lagi, apa lagi kan? So belum sempat Abu Nas ni nak balas, Imam Sabana keluarkan Quran. So nak katanya apa kan? Dia kata, Imam Sabana pun cakap, adakah kau berjanji setia pada mushaf dan pistol ni? Lepas tu barulah Abu Nas ni rasa macam, dia rasa macam happy dan semangat kan. Sebab dia kata, okey bersedia kan. Dia kata lah, sungguh ini merupakan limpahan kurniaan Allah dan kebahagiaan abadi yang telah ditetapkannya untuk aku. Kekuatan rohani adalah Quran tu. Dan Abu Nas ni cakap perlunya ada kekuatan fizikal tu sendiri. So macam hebat lah betapa hebatnya mindset Abu Nas ni kan. Dia sangat yakin yang ditegakkan adalah mushaf tu. Bukanlah maksud pistol tu nak bunuh orang ke apa kan. Tapi nak menjaga agama tu sebagaimana betul-betul dia menjaga macam kita nak protect diri kita daripada benda lain. Macam tu lah sebenarnya nak menjaga Quran tu macam tu. So banyaklah peristiwa-peristiwa daripada kisah-kisah Abu Nas ni. So second day dia baiat, dia dah bawa 20 orang jumpa Imam Sabana kan. Ni nanti bolehlah baca lagi daripada buku kan. Jadi memang dia orang yang pertama yang mendirikan cabang Ikhwan dekat Manfalus tu, kat tempat yang dia lahir tu. Dia memang infakkan lah kawasan dia. So orang memang tahu dia. So yang kedua, kisah dia naik bas kan dengan Ihab. Sebenarnya Abu Nas ni dia banyak spend masa dia dengan Ihab kan. So bila kan saya kata dia kan, Abu Nas ni macam perangai dia nakal-nakal sikit kan. So bila dia orang ni tak diambil tiket di dalam bas tu, so dia pun diam lah. Lepas tu Imam Sabana kata, orang tu dah ambil ke tiket kan? Kata belum. Dia nak sedekah kot kat kita. Kata kan. Lepas tu Imam Sabana kata apa? Mana boleh kita ni mengambil sedekah pada harta orang lain. Macam tu kan. So dia suruh lagi bayar. So dia banyak belajar daripada Ihab ni. Dia banyak observe apa Murabi dia ni buat kan. So yang ketiga kisah first time Ikhwan buat camp Tarbawi. Nama dia Camp Adakhiliyah pada tahun 1937. So dia lapar kan. So waktu tu penat lah. Biasalah camp kan. Macam kita daurah semua kan. Dia lah first time. Lepas tu dia orang ni dapat seorang sekeping makanan. Sekeping roti. Tapi waktu tu dia ambil 2 keping kan. So tak cukup lah sekeping. So bila tak cukup, Ikhwan yang jaga makanan ni mengamuk lah kan. Macam tanya, siapa yang ambil lagi 1 roti ni kan. Lepas tu waktu tu Abu Nas ni dia duduk sebelah Ihab. Lepas tu dia tanya Ihab, kalau aku mengaku apa jadi? Ihab kata, tak ada apa, mengaku je kan. Kata, dia pun berdiri. Dia kata, demi Allah, aku yang makan lagi 1 keping roti ni sebab aku rasa penat dan lapar sangat. Sekarang pun aku masih rasa nak lagi makan je kan. Lepas tu Ikhwan tu cakap apa? Kan tadi dia kata tak ada kena apa-apa kan. Ihab kata tak ada kena apa-apa. Rupanya tukang masak Ikhwan tadi tu pun cakap kena cuci pinggan semua orang. So dia kena cuci pinggan. Lepas tu dia kata lagi dia penat kan. Ada satu hari ni esok tu semua orang makan lambat sebab dia basuh pinggan lambat sangat. So orang pun marah dia lagi kan. Macam ni semua salah kau ni macam tu kan. Tapi dia ambil pengajaran lah betapa kenalah bersabar, korban rasa macam tu kan. Macam tu lah perangai dia ni kan. Kemudian ada juga kisah dia jumpa dengan orang Inggeris. Yang ni panjang sikit lah nak cerita. Tapi bagaimana dia sangat firm bila orang Inggeris nak kena ke Ikhwan, dia pandai kan. Dia yang buat diplomasi dengan orang Inggeris ni. Mesti boleh baca lagi insyaAllah. Okay, so yang ketiga kan. Ada 2 sekali kat sini. Taat, dia ni Abu Nas ni orang yang sangat taat dengan kefahaman, bukan ikut-ikut. Even though macam mana taat dengan kefahaman ni, satu hari Ihab ni dia letak jawatan. Dia tak nak jadi ketua kat satu tempat ni kan. Asif tak ingat nama dia. Kat Ismailiyah kot.
Okay, so waktu ni semua orang macam tak puas hati. Kenapa nak letak jawatan? Kenapa tak letak jawatan kan? So adalah ustaz-ustaz kat situ macam uh, cakap tak apalah kita pergi pujuk kan. Kita pergi pujuk Imam Sabana ataupun kita tanya dia elok-elok macam tu kan. Tapi apa yang Abu Nas ni buat waktu tu yang handle perjumpaan tu adalah Ustaz Abu Hakim Abidin kan. So ustaz ni bila si Abu Nas kata tak boleh sepatutnya Ihab buat macam ni. Sepatutnya Ihab kena ikut pandangan majoriti. Apa-apa pun itu kena ikut hasil majoriti. So Ustaz Abdul Hakim ni bila dia dengar dia rasa macam apa ni kau ni tak ikut dengar jemaah, tak ikut cakap jemaah macam tu kan. Tapi sebenarnya bila dia buat macam tu sebenarnya dia faham kenapa kena syura, perlunya syura. Lepas tu dia macam tak puas hati tu dia hantar surat dekat Imam Sepanar dia kata si ustaz ni buat macam ni kat saya, dia komen saya kan. Tapi banyak kali dia pesan dalam surat tu kat Ihab, apa-apa pun Ihab, apa pun Imam Sepanar kau kena ikut tindakan majoriti kan. Bila mana buat salah satu keputusan. So Ihab ni dia call balik kan, dia call balik Abu Nas, dia kata betul je apa yang kau buat tu. Aku minta maaf atas kesilapan ustaz yang duk komen dia tadi tu kan. So macam sangat menarik lah bagaimana dia sangat yakin kan. Bukan dia tak nak ikut, nak asyik, nak rebel dekat keputusan jemaah tak kan. Ataupun rebel dengan Ihab kan, tak kan. Tapi dia tahu kenapa Ihab kena buat macam tu walaupun dia adalah seorang ketua. So dan paling panjang sebenarnya adalah kisah dia dengan penjara tu sendiri. Sebab banyak sangat penjara yang dia kena pergi. So macam dalam penjara ni pun kita akan tengok betapa banyaknya kisah dia di soal tapi dia sangat firm. Bagaimana orang suruh dia mengaku juga yang si As-Sudaibi ni bersalah, ikhwan yang lain bersalah. So dia masih lagi kata, tak, aku akan firm. Dan kalau kau nak suruh aku keluar daripada jemaah ni, kenapa? Sebab aku masuk dalam jemaah ni dalam keadaan sedar. So aku takkan keluar sebab aku still nak ada kat sini. Aku sedar apa yang aku sedang buat. Macam tu kan. So sangat menarik lah sebenarnya kisah Abu Nas ni. Dia macam satu karakter yang sangat firm, watak dia sangat yakin dan dia buat segala sesuatu mesti atas dasar kefahaman. Dan dia observe orang-orang yang bersama jemaah dia kan. Terutamanya dengan Ihab lah. Sebab dia macam selalu jadi dengan Ihab. Dia refer kan kat Ihab kan. So insyaAllah moga bermanfaat daripada saya. Moga kita dapat sedikit kisah yang kita dapat apply dan kehidupan kita daripada kisah Abu Nas. InsyaAllah. Assalamualaikum.